Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah SWT peruntukkan untuk kita, alhamdulillah. Maka kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan kita melakukan perkara yang disuruh dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung lagi surah yang ke-100. Bermakna kita sudah melepasi 14 surah. Surah yang ke-100 di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat mengandungi 11 ayat, merupakan surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Adiyat diambil daripada perkataan di dalam ayat yang pertama, wal-adiyati dhabha, bermakna kuda perang yang tangkas larinya. Kuda yang dibuat berperang. Kuda yang tidak berperang pun dah lari tu, dah sakai dah lari. Pesing kuda ni tambah-tambah pula kuda yang boleh bawa buat perang, yang mengikut arahan tuan dia. Tuan dia kata berhenti, dia berhenti. Tuan dia kata lompat, dia lompat. Tuan dia kata duduk dia, duduk dia. Kuda ni boleh dibuat, orang panggil dibuat, boleh diberunding dengan dia. Kuda perang ni tidak cala-cala kuda. Kuda yang tidak buat perang pun kita lihat orang buat persembahan tu sarkas. Kita tengok orang duk berlomba lari tu, duk buat apa ni, riding biasa, yang apa ni, yang lomba tu. Kita tengok yang duk joget tu, duk menari tu, mengikut arahan tuan dia belakang tu. Ada mengikut latar belakang muzik. Muzik, bila bunyi muzik ni dia joget ni, muzik ni dia joget ni. Itulah kuda. Kita tengok kuda ni bila dia tidak beraksi, kita tengok kalau tuan dia tambah padan, nampak bodoh yang kuda ni. Tu walaupun kuda tu nampak kuda padi, nampak tak orang panggil tak balas mana, tetapi bila dia beraksi, kita boleh tengok. Sama juga bila dia dah masuk track dia, kita boleh tengok. Gila dia lari tu, memang gila lah kuda, sebab dia kerja dia lari. Kalau lembu tak menasabah nak berlomba. Kalau himar tidak menasabah nak berlomba, tu pun sakai dah. Kita tengok kekuatan Allah beri kepada dia tu. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT bersumpah dengan makhluk yang Allah SWT cipta, iaitu surah Al-Adiyat ni. Allah sebut wal-adiyati dhabha. Dan di dalam surah ini Allah SWT menegaskan kepada kita 3 perkara yang penting.
iaitu manusia yang kufur, yang mengingkari nikmat Allah nikmat Allah yang diterimanya. Manusia yang kufur. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut ada manusia ni hak jenis kufur pada Allah, walaupun dia ni boleh hari-hari setiap masa keadaan dia boleh nikmat Allah. Nikmat Allah bagi sentiasa tak putus-putus, tetapi dia ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membicarakan di dalam surah ini berkaitan keinginan manusia yang amat sangat terhadap harta kekayaan dunia. Semua manusia ni nak kepada harta kekayaan yang ada dalam dunia ni sampai sanggup buat apa saja asalkan dia dapat. Dan juga dalam surah ini Allah Ta'ala juga menegaskan berkaitan dengan menggalakkan manusia supaya melakukan kebaikan dan amal soleh yang memberi manfaat yang besar di akhirat. Allah Ta'ala menggalakkan kita, hamba dia, supaya kita ni buat kebaikan, buat amal soleh sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kita boleh buat amal soleh ni dari berbekalkan modalnya lisan, lidah kita guna. Dengan guna lisan lidah kita, baca Quran, selawat, zikir, cakap-cakap baik, tu modal dia apa dia? Modal dia air liur kita, lidah kita. Kita boleh semaya sunat, semaya wajib ni tak banyak, 5 je. Kita boleh guna modal kita, modal body kita buat kebajikan, buat amal soleh. Kita boleh guna berbekalkan dengan hati kita. Allah beri kepada kita hati, akal fikiran. Dengan menggunakan modal-modal ini kita boleh buat amal soleh. Maka Allah SWT anjurkan kita supaya kita buat amal-amal soleh. Jadi tuan-tuan semua, asbabun nuzul. Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan sekumpulan tentera berkuda. Nabi utuskan hantar tentera berkuda. Setelah berlalu tempoh sebulan, tidak ada sebarang berita yang diterima. Hantar puak-puak berkuda ni pergi hantar dalam peperangan. Senyap seduh sebulan, tak ada punya khabar berita. Tak ada orang mari hantar berita wakil daripada tentera ni, mari hantar kami ni sekian-sekian, perkembangannya sekian. Senyap. Tidak ada sebarang berita yang diterima dari mereka, dan turunlah ayat ini, iaitu ayat 1 dan 2. Maka turun ayat ini, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ini di antara asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ini. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kuda ini, bila disebut dalam Al-Quranul Karim, ada hikmah yang besar penciptaan kuda ini untuk manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita orang Islam, alimu auladakum ar-rimayah was-sibahah wa rukubal khayl. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut apa? Alimu, ajar anak-anak kamu, alimu auladakum, ajar anak-anak kamu, as-sibahah, ajar anak-anak kamu, ar-rimayah, as-sibahah war-rimayah wa rukubal khayl. Yang pertama, Nabi suruh kita ajar anak-anak kita berenang. Ajar anak-anak supaya pandai berenang. Walaupun kita ni tidak duduk tepi sungai pun, ni Nabi ni duduk tanah Arab. Tanah Arab ni pada pasir, tapi Nabi sebut supaya kita ni orang Islam ni bagi galakan kepada anak-anak kita supaya pandai berenang. Nak ajar anak berenang ke mana, kita tak pandai berenang. Jadi kita ni kena pandai berenang juga. Ajarlah. Apa hikmah dia? Ada hikmah. Warimayah, memanah. Itu sekarang ni kita tengok negeri kita ni, di negara kita ni, sukan memanah, sukan berenang. Ada sebuah sekolah tahfiz
yang ada sahabat hamba di Terengganu, lalu hamba pergi di sana. Dia buka pusat tahfiz. Tahfiz ni lelaki puai lah, ramah. Dah bangunan bertingkat-tingkat. Kawasan pun comel tapi bukit. Dan di situ dia ada kolej. Kolej ni bukan kolej yang orang panggil kolej yang tidak cukup spek. Cukup spek dengan pengaliran air ni, dengan mesinnya bersih air ni. Dan dia buat apa ni untuk lelaki dan perempuan. Jadi kalau untuk puan ni, orang lelaki tak boleh masuk. Dan orang luar boleh pergi. Nak pergi bolehlah bayar. Dan abang tengok budak-budak tahfiz dia ni, dia ajar supaya semua mesti pandai berenang. Dia ajarlah dengan ada pengajar mari mengajar. Dan juga dia buat apa dia? Sukan memanah. Ada memanah. Jadi memanah ni kita tengok kalau kita di Kota Baru ni, pusat dia di Masjid Kubakhiyah. Tempat dia apa ni, kedai hok jual alat memanah pun tepi Masjid Kubakhiyah, tepi jalan. Dia boleh mengajar dan sekolah hamba sudah orang panggil sudah apa ni, mencebur secara rasmi lah dalam tahun lepas, tak silap hamba bermula ni tahun kedua lah untuk anak-anak. Walaupun anak puan kita tengok tak mudah juga. Bila tarik dia ada berat-berat berapa kilo 35, 40, 50, ada 25 kilo untuk budak-budak. Kita tarik tak berapa nak boleh berat. Dia ada belakang berat tu. Bila kita ni pandai memanah, dia panggil keyakinan kita tu, keyakinan kita dan lasak untuk kita menghadapi musuh tu. Baik, yang ketiga Nabi sebut warukubal khail. Ajarlah anak-anak kamu. Yang ketiga dalam hadis tu Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu supaya pandai menunggang kuda. Pandai naik kuda. Ada kelebihan tuan-tuan semua. Bila kita ni pandai naik kuda ni, ada kelebihan dia. Kuda ni duduk atas belakang dia ni, bila kita duduk di atas belakang dia ni, dia tak serupa naik motosikal, tak serupa naik kereta. Dia ni kelebihan berkuda ni, dia akan baiki orak-orak tubuh kita ni, saraf-saraf kita ni dia akan baiki. Sebab tu naik kuda ni, pengalaman hamba naik kuda, kalau 15 minit tu rasa letih dah. Sebab dia baiki habis orak. Start daripada orak atas kepala ni sampai di kaki. Kalau sebaik-baiknya kuda ni bila kita naik ni, kalau sebaik-baiknya biar melekat di tubuh dia tu tanpa saddle dia panggil, tanpa pelana. Itu terbaiknya. Kita tengok tok guru dulu, ulama-ulama dulu, dia pandai berkuda. Kita tengok di Indonesia tok guru pandai berkuda. Jadi tuan-tuan semua, itulah galakan daripada Nabi. Berkebetulannya kita nak match dengan ayat yang pertama ni, berkaitan dengan kuda perang yang disebut oleh Allah SWT di dalam ayat yang pertama, surah Al-Adiyat. Seperti biasa, insya-Allah kita akan baca surah Al-Adiyat ayat 1 hingga ayat 11. Selepas itu kita akan tadabbur makna, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita lihat sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Wal 'adiyati dhabha, dhab ba tu mendetak, qalqalah, huruf qalqalah ada 5, qaf ta ba jim dal. Bila ianya sukun asal ataupun kita sukunkan dia, kita matikan dia, mesti mendetak. Dhabha ini qalqalah sughra, mendetaknya cepat, laju. Dhabha, jangan lambat. Dhabha lambat tu. Dhabha ba tu dia cepat. Dan ha ni bila kita berhenti di sini kita panggil man'iwa, 2 harakat saja, jangan lebih, walaupun tempatnya di akhir ayat. Jangan kita baca wal 'adiyati dhabha lebih, wal 'adiyati dhabha 1 2, fal muriyati qadha 1 2, jangan baca fal muriyati qadha lebih. Ukurannya, kelajuan dia melihat kepada apa laju kita baca, maka lajulah gerakkan harakah tadi. Sama ayat yang kedua, qalqalah. Sub ayat yang ketiga, sub sama. Fa'athar ayat yang keempat, ra tu tebal. Fa'athar, jadi kembung mulut kita. Fa'athar bukan fa'athar. Fa'athar ra tu tebal. Fa'atharna bihi naqa'a, comel tu ayat tu. Allahu Akbar. Ni mukjizat Quran. Hebat Allah SWT punya kalam. Firman Allah SWT ni hebat, manusia tak boleh nak tiru. Comelnya kita baca pun Masya Allah hebatnya. Comel Allah Ta'ala susut. Dhabha, qadaha, subha, naqa'a, jama'a. Lepas tu di ujung pula di ayat yang ke-6, 7, 8. Ni huruf dal ujung. Innal insana li rabbihi lakanud. Semua apa ni qalqalah. Ni qalqalah ni qalqalah kubra, mendetak dia agak lambat sedikit daripada sughra. Mana tahu kubra dia ada baris, kita sukunkan dia. Wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Khairina dia lembut di situ. Bukan wa innahu li hubbil khair tu tidak lembut. Khair dia situ. Kalau khair keras. Khair lembut. Di sini kalau kita berhenti
Contoh, wa innahu li hubbil khair. Kalau berhenti jadi maklin, boleh baca 246. Tetapi kalau kita tak berhenti jadi huruf lin. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di ujung qalqalah. Dan kita beringat masa kita baca ayat yang ke-6, innal alif. Jangan baca innal jadi lembek. Tak kemah tu dah alif. Ini kalau orang tak beringat dia baca innal tak kemah tu alif tu. Innal kalau tarannum tu amat hakim ni dia mengambil cakna. Nak tengok betul ke tidak. Jadi kita ni orang tua dah ni, baca mesti lebih baik kerana kita dah berumur. Jangan baca innal insana li rabbihi lakanud. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ratban. Qubur tu sebelah kita di sana kan. Wa hussila ma fis sudur. Ratban. Dan akhir sekali ra nipis. Di sini kita kena baca ra nipis. Mulut kita ni kena dia panggil kena nipis ke mulut kita. Kita lebarkan ke tepi, sama ada kita nak tarik kiri ke kanan ataupun ke semua. Inna rabbahu bihim yawma idzil la khabir. Tapi kalau kita khabir, muncul tu tak kena. La khabir, ra tu. Yawma idzil zin tu, tanwin tu bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Dia tak boleh dengung. Yawma idzil la khabir tu salah. Terus masukkan dalam lam, tanwin masuk dalam lam, jalan terus. 2 huruf iaitu lam dengan ra, idgham, masukkan bila gunnah tanpa dengung. Inna rabbahu bihim, mimati bertemu dengan ba. Mimati bertemu dengan ba, kita panggil di sini hukumnya ikhfa syafawi. Cara dengungnya inna rabbahu bihim. Kalau mim bertemu dengan mim idgham syafawi, kita tekan berat. Lahum maghfirah, lahum maghfirah. Ni kita dia kalau bahasa Kelantan panggil kita rapat, bobo rapat. Bobo rapat. Dan kita tak tekan berat bibir mulut kita tu. Sama juga dengan hukum dengung iqlab. Nun mati bertemu dengan ba ataupun tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Di dalam hukum nun mati atau tanwin. Ni di sini mim mati, hukum mim mati bertemu dengan ba, maka nama dia ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, idgham syafawi. Maka di sini sama hukum cara kita dengung dengan iqlab dengan ikhfa syafawi sama. Jangan tekan berat bibir mulut kita ketika dengung tadi. Inna rabbahu bihim
Jangan baca inna rabbahum bihim. Beza tu. Jadi kita baca yang terbaik sebagaimana yang kita belajar, insya-Allah bila kita baca Al-Quran cara yang terbaik, sehabis baik, insya-Allah pahala pun banyak. Kerana baca Quran ini warattilil Qur'ana tartila. Allah SWT firman warattilil Qur'ana tartila, bacalah kamu Muhammad akan Quran itu secara tartil. Mana apa tartil? Ai bitajwid, iaitu dengan tajwid, iaitu dengan elok, bagi hak-hak. Ada hukum di mana ada hukumnya, maka kamu bagi hak. Hukum apa di sini? Di sini ikhfa syafawi, bagi haknya. Di sini iqlab, bagi haknya. Di sini man arid lis sukun, bagi haknya. Di sini man iwad, bagi haknya. Di sini idgham ma'al gunnah, bagi haknya. Ustaz kita tak tahu apa nama hukum. Tak apa, tak tahu, tapi biar praktikal tu baca tu betul. Tak apa, tak tahu hukum apa ni, tapi dengar-dengar orang bacanya lagu ni, kita pun baca lagu tu, lagu hok ni kita kata tadi. Betul cara baca. Tak apa, tapi hukum tak tahu apa. Tak apa. Tetapi kalau tahu hukum, tahu baca salah, tak sih. Hukum tahu, nama hukum tahu, tapi baca salah. Contoh inna rabbahum bihim, hukum apa? Ikhfa syafawi, tapi dengar tak kena ikhfa syafawi macam tu. Jadi kita tak tahu nama tak apa, tapi bila baca betul. Lepas tu lagu mana nak tahu. Kalau tak belajar, maknanya kena belajar. InsyaAllah Tok Guru Tajwid ramai di sini. Berasa tuan-tuan semua ni sudah lalui dah dengan umur kita ni, sudah banyak dah ilmu-ilmu yang kita belajar, di antaranya ilmu tajwid. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah masa yang ada lebih kurangnya 15 minit lagi ni kita akan tadabbur makna ayat 1 hingga ayat ke-11 surah Al-Adiyat, insya-Allah. Selepas daripada basmalah ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, paling kurangnya Bismillah. Nak buat apa-apa paling kurangnya Bismillah. Jangan sebut Bismi saja. Sekurang-kurangnya Bismi, tak boleh, kena ada Allah. Bismillah. Tu paling kurangnya nak bina Bismillah. Nak buat apa Bismillah. Bismillah. Tak nak sebut Ar-Rahmanir-Rahim tak apa. Tetapi kalau tak nak sebut nama Allah, tak boleh. Bismillah. Dan sebut nama Bismi saja, Allah tak masuk, maka tak adalah kita panggil dengan nama Allah tadi. Buat apa-apa dengan nama Allah. Bila kita buat suatu perkara dengan nama Allah, kita sentiasa akan dapat rahmat daripada Allah. Tak putus rahmat. Allah akan bagi rahmat, kasih sayang Allah. Nak naik motosikal, Bismillah. Pakai selipar, Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Nak turun masjid, nak melangkah masuk dalam Bismillah. Bismillah, Bismillah. Bismillah ni dia akan tally dengan perkara yang tidak maksiat. Kalau Bismillah kita mesh dengan perkara maksiat, dia tak masuk. Tak masuk, dia tak akan masuk. Orang curi, Bismillah. Nak merokok, Bismillah. Tak kena. Kita nak mengopak kau orang ni, kita baca Bismillah dulu. Tak kena, dia tak ada keluar, tak akan keluar Bismillah. Jadi kita ajar diri kita ni sentiasa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang terbaik paling kurangnya Bismillah. Nabi sebut kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap urusan kita atas muka dunia yang ada kepentingan untuk kita dunia akhirat, kalau kita tidak mulai dengan basmalah, maka Nabi kata urusan itu aqta, orang itu aqta, iaitu abtar, iaitu terputus daripada rahmat Allah. Tak ada berkat, tak ada berkat. Nak supaya ada berkat, makanan yang baik berkat, perbuatannya ada berkat, keberkatan daripada Allah, maka lazimilah dengan basmalah tadi, Bismillah. Baik, selepas daripada basmalah, maka ayat yang pertama Allah SWT firmankan wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha ni, wa ni dia panggil, wa ni wawul qasam. Wawul qasam, waw sumpah. Demi, maknanya demi, Allah sumpah demi.
demi kuda wal adiyat ni kuda yang tangkas, yang larinya laju, dhabha yang mana hal keadaan wal adiyat dhabha ni kuda pantas yang berlari laju, yang mana bila dia lari tadi kita dengar suara dia bernafas, soh tu. Tu dhabha tu. Jadi bila kita naik kuda, kita duduk atas kuda pun kita akan dengar kuda tu dia akan bunyi suara dia tu. Kuda ni dia ada jenis-jenis kuda. Ada jenis kuda, kalau kuda Arab harga dia mahal. Sebab apa? Sebab jantung dia tu besar. Jantung dia besar. Bila jantung dia besar, dia tahan. Bila dia lari tu boleh tahan lama kelajuan dia lari tu tanpa henti. Sebab jantung dia besar. Kalau kita lagu mana kalau kereta tu turbo, kereta tu enjin besar, kacil nenek kosong, nak lari dengan 2.4 panggil tak dengar 2.4 3.0 kacil nenek kosong saja. Tak padat. Sama juga kuda ni. Bila kuda ni jatuh dia besar, kebanyakan biasanya kuda-kuda Arab. Sebab tu bila kita tengok kuda Arab ni, mahalnya kuda 70, 80, 100 lebih, 200 lebih ribu. Kita tengok kuda padi berapa? Sekarang ni kuda pun meningkat juga harga, tidak serupa dulu. Tengok kuda tak balas mana 4,000, 5,000. Kuda rijek pun 6,000, 7,000. Hok kuda rijek. Hok duk kalah dah berlomba tu. Dia panggil hok kuda tak boleh pergi pun 7-8,000. Kita tengok kuda yang kita panggil kuda tu kuda sial. Sekarang ni banyak orang guna berminat dengan kuda sial tempat kita ni. Kuda sial ni harga dia belasan ribu sekarang ni. Ada sampai mencecah 20,000 lebih. Sebab ambo dulu sempat duk pegang kuda 5 ekor duk main kuda dulu. Jadi tahulah pengalaman main kuda, pegang kuda ni. Kita istilah pak kita ni ada jenis orang kata istilah main kuda, pergi kuda tu dah. Ni naik kuda betul ni. Pergi kuda tu pening ni. Ni naik kuda betul ni. Kalau orang tu kena stroke, minumlah susu kuda. Minumlah susu kuda cepat, insya-Allah cepat dia baiki awak kita tu. Dengan izin Allah SWT. Sebab apa kena dah ni main stroke. Jadi kita rasa dah masa tu apa ada kuda kena main stroke. Jadi minum susu kuda. Lepas tu kalau boleh ambil peluh-peluh kuda tu, hok tengah-tengah panas-panas peluh-peluh dia tu, ambil lama di badan cepat, insya-Allah. Dengan khasiat Allah Ta'ala jadikan kelebihan kuda tadi tu, insya-Allah untuk merawat stroke. Baik. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang. Kuda perang yang mana boleh berlari laju, yang mana bila dia bernafas ni kita boleh dengar dhabha, nafas dia tu soh dengar tu. Fal muriyati qadha, serta mencetuskan api dari tapak kakinya. Tu Allah Ta'ala sebut lagi. Bila kuda berlari ni, kaki kuda ni kerah. Dia tidak serupa kaki unta. Kaki kuda ni dia kerah. Kalau kaki unta dia lembut. Dia macam span. Sebab tu lah kuda dengan unta ni kalau di padang pasir hanelai unta. Kuda kalah pada pasir. Kita tengok jegeluh. Mana kita panggil kalau tak silap Abu Suraqah yang kejar Nabi ketika Nabi berhijrah. Dia mari hambak Nabi ni. Tiba-tiba kuda dia tersungkur ketung. Jegeluh lubang. Jegeluh. Tetapi unta kita tak ada dengar unta jegeluh. Sebab unta ni Allah buat kejadian unta. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah jadikan unta? Bagaimana Allah jadikan unta? Hebatnya kejadian unta. Unta ni kalau lubang-lubang ni dia letak kaki dia tu dia rasa lubang.
Tak jeluh lah dia, sebab dia boleh rasa dulu span kaki dia. Tetapi untuk kuda, kaki dia ni keras. Bila dia berlari tu, kelajuan dia tu sampai boleh keluar api. Berlari atas pada pasir tu, tengok api tuf tuf tuf. Dia panggil geseran tu, geseran tapak kaki kuda dengan pasir patah tu, dengan anak-anak batu tu, sampai keluar api. Allah Ta'ala sebut ni di kaki kuda bila dia berlari tu, nampak macam keluar api. Nah, Allahu Akbar. Fal mughirati subha, dan fal mughirati subha, dan menyerbu musuh pada waktu subuh. Jadi kuda ni dia boleh, waktu mana kita nak ke dia, dia boleh tolong kita. Dia boleh bawa pergi perang ni, waktu malam pun boleh, siang pun boleh. Boleh handle kuda ni. Waktu mana kita nak pakai dia boleh pergi. Tak ada kata dia tak segi nak tidur dulu. Tak, dia ikut tuan dia. Tuan-tuan hok jenis pegang kuda tu, tahulah. Nak kita nak naik dia waktu malam boleh, siang boleh, pagi boleh, petang boleh belaka. Asal kita ada masa je. Masalahnya kita tak ada masa. Kita tak ada masa nak cara ke kuda tu. Nak main kuda, nak naik 24 jam tu, kita tengok endurance. Bertanding endurance tu, tuaku Sultan Mizan tu, dia minat. Dia minat. Jadi pertandingan ni beratus kilometer, ambil masa dah ada 3-4 hari. Tak berhenti tu, 3-4 hari duduk dengan kuda, duduk atas belakang kuda, berhenti semaya, berhenti rehat, jalan lagi. 3 hari 4 hari hamba tak pernah terlibat hal tu. Tapi nak ceritanya, kalau orang ada masa boleh boleh tengok kekuatan kuda tadi. Maka waktu subuh ni kuda ni boleh pergi. Kita tak lagi dah, semalam tak tidur, nak pergi lagi, kuda boleh. Sebab itulah kuda ni boleh ajak perang, boleh latih untuk berperang. Fa atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Fa atharna bihi naq'a, bila mana kuda ni bila dia berlari, tuai tak ada dah, debu je tinggal. Kalau tempat kita pun tengok budak duduk buat apa ni, lomba tu, duduk buat lomba. Hamba pun pernah juga duduk masuk kuda kita berlomba. Kita tengok tu, bila dia berlomba tu, tak nampak kuda tu, tak ada kok tempat debu tu, duduk depan dah, keru tinggal debu. Lepas tu mari round kedua, dia mari round kedua tu, debu tak habis lagi dia mari dah. Tu kelajuan kuda tu. Betul sungguhlah bila Allah Ta'ala yang cipta kuda ini, dan Allah Ta'ala tahu bagaimana kehebatan makhluk yang dia buat. Bila berlari ni tinggal debu. Fawasaqna bihi jam'ah. Dan ayat yang kelima, Allah SWT firman, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Dia boleh masuk. Kuda ni dia boleh masuk tengah-tengah musuh ni, ramai-ramai musuh ni, dia boleh masuk, boleh langgar. Tu berani kuda ni. Sebab tu kuda ni dia rela mati. Kuda ni dia rela mati. Ada seekor kuda hamba dulu, ada budak naik buat lomba lah. Buat lomba ni, kita masa tu hamba baru belajar bela kuda. Itu kuda yang pertama hamba beli. Lepas tu dia kata tak apa, kita terawak berlomba, nak tengok. Bila awak berlomba tu, bila dia lari ni, kuda ni betul sungguh lah. Dia lari, kadang dia lari sampai mati. Betul sungguh budak perang, sebab dia berani mati. Kuda hamba tu pecah hidung. Pecah hidung tu bermakna jatuh dia tak ada dengan jarak dia nak lari. Stamina tak cukup. Pecah hidung macam kita tak cukup stamina. Ni gebah ping yang kena jantung dah. Tak ada dengan stamina. Macam tu juga kuda ni. Dia lari sampai kau mati. Sebab tu boleh bawa perang. Fawasaqna bihi jam'a. Jadi dia boleh masuk dalam kumpulan musuh ni, dia berani kuda ni. Dan Allah Subhanahu wa taala selepas daripada menceritakan hal keadaan kehebatan makhluk yang nama dia kuda ni,
Maka Allah SWT sebut innal insana li rabbihi lakanud. Ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur. Innal insana li rabbihi, bagi Tuhannya dia tidak bersyukur. Lakanud ni memang tidak bersyukur. Tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni memang perangai dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil lakanud. Kanud ni maknanya tidak bersyukur dah. La ni sesungguhnya, kanud tidak bersyukur. Li rabbihi, bagi Tuhannya. Inna ni sesungguhnya, al insan manusia. Sesungguhnya manusia ini bagi Tuhannya tidak bersyukur. Allahu akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, biar kita ni sentiasa bersyukur di atas segala nikmat Allah bagi kepada kita. Kita boleh hidup sehari pun kita bersyukur. Kita boleh mari masjid bersyukur. Kita boleh makan nasi sebuku, kita boleh minum air segelas, alhamdulillah, syukur. Bagaimana orang yang tak boleh nak makan, makanan ada, kemampuan ada, pitih ada, duit ada, harta ada, tapi tak boleh makan. Kita orang ni duit tak berapa nak ada pun, tapi boleh makan, alhamdulillah. Dia panggil nikmat kesihatan Allah bagi, syukur. Syukur semua. Jadi tuan-tuan semua, banyakkan kita ni puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyakkah sebut alhamdulillah? Sebab apa? Sebabnya Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga, dia panggil Baitul Hamdi, rumah puji Allah. Siapa yang banyak puji Allah atas muka dunia, alhamdulillah, 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 alhamdulillah semua, maka Allah Ta'ala binakan baginya rumah di dalam syurga yang dinamakan rumah itu Baitul Hamdi, rumah puji Allah, Baitul Hamdi. Sebab apa boleh rumah ini dalam syurga? Sebab di atas muka dunia itu dia sentiasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ke alhamdulillah. Ini disebut dalam satu hadis. Dan tuan-tuan semua, kita lihat kepada ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kita ni bukan cerita kuda ni dah. Cerita kuda habis dah. Cerita kuda sampai di ayat yang ke-5. Cerita kuda perang tadi. Ni ayat yang ke-6 ni nak ceritanya manusia ni. Cerita pasal manusia. Bila ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sebut manusia ni, memang manusia ni perangai mereka ni dia tidak nak bersyukur pada Allah SWT di atas segala nikmat Allah beri kepadanya. Dan sesungguhnya ia ala dzalika, di atas demikian itu, jelas, ala dzalika la syahid, jelas keadaan yang demikian, menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Jadi tuan-tuan semua, ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke syahid, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ni Allah Subhanahu wa taala cerita lagi berkaitan dengan manusia. Manusia itu dengan sikap keingkaran dan kedegilan dia melakukan kemungkaran, dan mendustakan kebenaran apabila ia bersendirian. Disebut di dalam syarah ni, apabila ia bersendirian, jiwanya ingin kembali kepada kebenaran dan menginsafi, ia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dalam hal ini segala perbuatan akan menjadi saksi terhadap keingkaran di dirinya terhadap Allah SWT. Jadi tuan-tuan semua, maka kita ni kena orang panggil, kena sentiasa jadi manusia yang sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Syukur semua. Bila Allah bagi kepada kita qadar ni, kita syukur. Sebab bila kita syukur, Allah akan tambah lagi. Ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya ia terlampau sangat sayangkan harta secara tamak dan halaba. Siapa dia yang tak sayang harta? Kita ni saya belaka harta kita, kan?
Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT ceritakan sifat manusia ini, majoritinya manusia ini memang sayakan kepada harta. Manusia sangat cintakan harta. Manusia sangat bakhil untuk belanjakan hartanya kerana terlalu sayangkan harta. Dia bakhil, dia kedekut untuk belanjakan harta dia. Tuan-tuan semua, harta yang Allah SWT bagi kepada kita ni, dia merupakan, dia panggil al-mal wal banun. Ini Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran Al-Karim, al-mal wal banun, harta-harta yang kita miliki tu, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan ketika kita hidup atas muka dunia. Kalau kita tak pandai guna harta tadi, jadi perhiasan sajalah, perhiasan untuk nampak comel di atas muka dunia. Dengan kita boleh, orang panggil, boleh tunjuk penampilan kita orang berharta. Macam-macam dengan ada harta, boleh macam-macam kita nak, boleh, semua boleh. Asalkan duit ada, pitih ada, semua boleh buat. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak pengaruh besar, semua guna duit. Tetapi Allah Ta'ala ingatkan itu zinatul hayatid dunya, itu adalah perhiasan masa duduk atas dunia. Tetapi akhirat tidak dikira ada harta banyak. Wal baqiyatus salihat, yang berbakti, yang kekal, nak bawa kita ke akhirat adalah amal-amal soleh. Kalau orang tu pandai guna harta dia, Nabi kata la hasada illa fitnatain, tidak boleh kita berhasad kecuali di atas dua. Hasad maksudnya, hasad bukan bermakna kita nak supaya nikmat tu hilang daripada dia. Tak. Kalau boleh kita nak jadi macam dia bila Allah beri harta kepada kita. Yang pertamanya, bab masalah harta, wa rajulun atahullahu malan fa anfaqahu, orang yang Allah beri harta kepada dia, maka dia berinfak dengan harta. Jadi orang macam ni boleh kita boleh jadi idola untuk kita. Macam mana? Kalau aku kaya, aku nak buat macam dia. Tu dia panggil idola. Boleh. Boleh. Yang kedua, orang yang Allah SWT beri kepadanya ilmu dan dia sebarkan ilmu, maka kita pun boleh jadikan idola kita. Kalau aku ada ilmu macam dia, aku nak sebarkan ilmu seperti dia. Ini dia panggil manfaat yang besar ketika berada negeri akhirat. Orang yang berharta, dia infakkan harta dia. Ini dia panggil convert convert untuk akhirat. Harta sedikit pun bila convert ke akhirat jadi besar. Harta banyak kalau tidak convert tak jadi apa. Bagaimana kita nak convert, tukar ke akhirat? Iaitu dengan kita infak, sedekah, dengan kita panggil apa? Wakaf. Hamba ingat dulu hamba belajar Darussyifat di Kedah. Hamba daripada Gerik, satu buah kereta, 4 orang daripada Gerik. Selepas pada kuliah biasanya hamba pergi, dia kena belajar 2 minggu sekali untuk tempoh setahun. Jadi hamba ambil Darussyifat ni di Kedah. Jadi bila belajar ni, bila pergi ke sana, selepas daripada hamba kuliah lebih kurangnya pukul 11.30 itulah. Jadi kita pergilah bertolak daripada Gerik ni 4 orang. Siapa di Alustar, lebih kurangnya dalam pukul 2.30 pagi, sampalah pukul 3 pagi. Duduk sekejap subuh, semaya subuh, makan sekejap, masuk kelas. Siapa kau petai kat orang, siapa kau petai belajar. Jadi tempat nak duduk ni, hamba tak payah masuk hotel, tak payah masuk homestay. Hamba ada tempat transit yang mana dijadikan sebagai pusat rawatan Darussyifat Kedah. Pusat rawatan ini satu buah rumah. Yang rumah ni rumah banglo. Rumah ni tuai dia wakaf. Allah Akbar. Tuai wakaf rumah banglo sebuah. Anak-anak tak nak duduk semua. Anak-anak kata tak apalah, ni ayah mak punya rumah ni.
kita tak nak ambil satu pun benda dalam rumah ni, apa semua yang ada dalam rumah, bata apa semua, kita wakaf semua dengan rumah-rumah, ambil wakaf kepada Darus Syifa. Allahu Akbar. Kita tengok, Masya Allah. Jadi ayah dia dalam kubur tu, pahala duduk siapa ni? Harta wakaf. Nah, berbanding dengan kita tinggal tanpa kita sedekah, kita wakaf. Jadi orang panggil, kalaulah anak tu pandai urus, tak ada masalah. Tapi kalau tidak pandai urus, dia panggil perbalai, berebut. Pernah berlaku di Kapau Amba, sebelah sana. Dulu, lama dah cerita ni. Ayah ada ni. Ayah tak tanah lagi ni, ada ni, depan mata ni. Majlis pengkebumian ayah ni tak selesai lagi. Mayat tak mandi lagi. Duk balah dah, duk balah hak ni nak, hak ni nak. Tak selesai lagi tanah ayah ni. Duk bala dah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka betullah Allah SWT sebut manusia ini, memanglah manusia ini wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya ia terlampau sangat sayangkan harta secara tamak halaba. Kita boleh harta kita lah, jangan nak ambil harta orang. Maka Allah SWT peringatkan dalam ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dan Allah SWT tanya soalan tu, afala, tu soalan. Patutkah ia bersikap demikian? Adakah afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada di dalam kubur? Wa husila ma fi sudur, dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman terhadap manusia yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat buruk, bahawa mereka akan dibangkitkan dari kubur. Itu disebut afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dan dari satu hari ni kita ni akan dibangkit daripada kubur. Tak nak kena bangun daripada kubur. Wa husina ma fi sudur, dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan dedahkan apa yang ada tersirat dalam hati kita. Hak tidak ada dalam hati, hak di luar lagilah boleh Allah taala paparkan. Hak dalam hati kita ni Allah paparkan. Sebab itulah hati kita ni kita kena jaga terbaik. Ada orang kata, saya walaupun luar saya nampak begini tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Dia kena match dalam dengan luar. Kalau hati tak baik, luar tak baik. Ala wa inna fil jasad mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada seketul daging. Idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Apabila ianya seketul daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila ianya rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah seketul daging itu adalah hati. Dan maknanya hati kita. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT akan dedahkan wa husila ma fis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Dalam hati kita ni, apa yang kita niat ke, apa yang kita lintas ke, semuanya Allah Taala akan paparkan balik semua ketika kita berada di negeri akhirat. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, dan sesungguhnya inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim dengan mereka, yauma idzin, pada hari tersebut, bila hari akhirat, la khabir, sesungguhnya Allah SWT amat-amat mengetahui. Akhirat tu Allah Taala akan dedah semua. Sehingga kita dengar satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, yang kita sudah lalui dah. Manusia ni duk rasa
dia ni Allah Ta'ala kata aku nak bawa saksi. Dia kata siapa nak jadi saksi? Maka dia terkejut bila Allah Ta'ala suruh tubuh badan dia ni jadi saksi di atas perbuatan dia. Jadi tuan-tuan semua, kita pastikan kita ni sebelum daripada kita mati, yang pertama kita sentiasa taubat, dan yang kedua kita pastikan anggota tubuh badan kita ni semua setiap masa ianya terlibat di dalam perkara yang berkebajikan, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, di antaranya kita mari mengaji ni insya-Allah masa tak lama 7 lebih kita berhenti. Start daripada lepas subuh 7 lebih kita berhenti dah. Hari ni lebih sikit tak apa, tak sekolah. Minggu depan pukul 7 lebih sikit lah kita berhenti lah. Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya kita belajar pada hari ini satu surah, iaitu surah Al-Adiyat, iaitu kuda perang yang berlari laju. Pantas. Jadi insya-Allah hari Isnin, kalau tidak ada arah melintangnya, kita akan belajar surah yang berikutnya. InsyaAllah sempat satu surah ini kerana surahnya ayatnya pendek, 8 ayat, iaitu surah Al-Zalzalah. Selepas surah Al-Zalzalah, surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ni tak ada sekali, paling tidak 2 kali baru habis. Kita akan jumpa ayat-ayat panjang lah selepas ni. Surah Al-Zalzalah insyaAllah antara subuh sebelum pukul 7 lebih itu insyaAllah kita cuba habiskan insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, berasa sekadar dululah untuk pagi ni, dan hamba ucap terima kasih kepada semua yang hadir, dan pihak masjid memberi laluan kepada hamba, dan hamba ucap juga tahniah kepada yang hadir kerana bertahan, boleh duduk bertahan dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, tuan-tuan pasti akan melihat hasilnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita belajar dah bila kemarin. Siapa dia yang membuat besar zarah kebaikan, maka dia akan pasti akan melihatnya bila akhirat. Jadi kita duduk, selama kita duduk tadi, kita belajar dah baru ni, bukan kemarin. Kita belajar dah baru ni. Jadi pasti janji Allah SWT, walaupun besar zarah, pasti kita akan lihat kebaikan yang kita buat, dan juga kejahatan besar zarah pasti kita akan lihat, walaupun ianya besar sebesar zarah. Jadi yang kita duduk daripada lepas subuh sampai ke saat ini dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, pahalanya banyak. Pahala i'tikaf ada, pahala kita baca tadi ada, pahala kita belajar tengok tajwid pun ada, nak baiki bacaan, pahala faham makna pun ada. Banyaklah pahala-pahala yang kita sudah buat pada pagi ni. InsyaAllah pastikan sehingga pagi esok jangan kita buat maksiat. InsyaAllah duduk dalam pahala sama. InsyaAllah tiba-tiba kalau kita mati dalam keadaan buat taat pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah yang kita idam-idamkan insyaAllah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.